ni dia sama dengan bot yang betul. Pulau Duyung ni ramai orang-orang yang lama pun dah tak ada. Cuma yang pelapis ni lah boleh bawa ke tengah lagi lah. Memang banyak silat dan kura-kura ni paling payah. Jiwa kita kena masuk. Silat-silat lain dia ada buah kuku apa. Dia ada tersendiri dia. Tak ada pada yang lain. Inilah sebenarnya seni band orang Melayu kita. Jadi kita akan cuba dapatkan balik yang original punya lah. Sayang sebenarnya kalau rumah-rumah yang cantik di kampung ni ditinggalkan. Kuala Terengganu. Monsun Timur Laut meniup majalah 3 ke Terengganu untuk melihat aktiviti yang dilakukan rakyat di negeri yang terkenal dengan industri hasil laut di kala musim tengkujuh yang melanda November hingga Januari saban tahun. Hening subuh di Pasar Nelayan Pulau Kambing memperlihatkan kru sebuah bot nelayan sibuk mendaratkan ikan setelah bertungkus lumus seminggu mencari ikan di laut. Hasil tangkapan yang diraih kelihatan memberangsangkan seperti hari biasa. Namun komuniti nelayan seantero dunia tahu bahawa menyusuri lautan sewaktu musim tengkujuh bagai bergadai nyawa. Walaupun permintaan harus dikejar, tidak ramai yang sanggup berdepan risiko angin kencang serta ombak sebesar bangunan bertingkat. Sebaliknya, kebanyakan nelayan menggunakan masa terluang untuk berehat, baik pulih peralatan dan bot serta mencari kerja kampung atau peluang alternatif mencari rezeki. Pulau Duyung dahulunya sohor sebagai perkampungan tukang mahir bot tradisional kini mempunyai isap budaya baharu yang menarik perhatian. Kos tinggi untuk menghasilkan bot nelayan tradisi yang mencecah ratusan ribu ringgit menyebabkan ramai nelayan beralih arah kepada bot gantian kaca yang lebih murah. Anak cucu tukang mahir bot tradisional di Pulau Duyung yang telah bertapak berabad lamanya terpaksa gulung tikar akibat tiada tempahan. Pelbagai langkah telah diambil untuk menyelamatkan industri, tetapi legasi ini bagai telur di hujung tanduk. Biarpun begitu, anak muda di sini gigih mempertahankan tradisi dengan cara sendiri, termasuk mengukir replika bot tradisi yang mampu beraksi di laut. Sekolah darjah 6, saya dah belajar buat. Saya buat tu saya bagi dekat cikgu. Cikgu saya lah, sekolah rendah. Saya buat untuk hari perpisahan dia. Lepas tu saya hadiah dekat dia. Saya tu mula saya buat bot lah. Sampai sekarang, tapi dulu saya buat kecil-kecil lah. Sekarang ni lah, besar sikit, makin lama makin besar. Penghasilan replika bot nelayan kawalan jauh bermula dengan pencarian kayu yang sesuai untuk kerja-kerja mengukir. Kami mengikuti Syamsuddin dan adiknya Muhammad Azmi keliling pulau mencari kayu unik ini. Boleh bang. Kaki, 4 kaki. Boleh lah. Sesuai lah. Kayu pulau ni dia kayu yang lembut. Kita mudah kita nak ukir, nak buat bentuk dia. Lepas tu kita nak buang yang dalam tu mudah. Kalau kita pakai macam sini kayu cengah ni memang keras lah. Memang makan masa lagi lama lah. Bergantung kepada jenis dan saiz bot yang hendak dihasilkan, kayu yang dipilih perlu dipotong kemas dalam bentuk blok terlebih dahulu.
Setibanya di bengkel, kerja membentuk badan bot bermula. Syamsuddin yang bertugas di pelantar minyak turut berjinak dengan replika bot kawalan jauh tahun lalu setelah melihat hasil kerja adik-beradiknya yang bermula dengan mengukir bot replika tradisi negara dan negara jiran Thailand. Tiada blueprint diperlukan. Rujukan gambar serta imajinasi sudah cukup untuk meneruskan kerja. Sebagai projek sambilan, proses membentuk badan bot sahaja mengambil masa sebulan. Saya masuk lantai dulu. Saya gini. Setelah badan bot dibentuk, Syamsuddin kini bersama adiknya Ilham, seorang atlet pelayar negara, mula merata dan menyeimbangkan setiap sisi bot supaya ukiran mereka tidak sengit di atas air. Kita ukir sampai siap, lepas tu kita akan bawa pergi sungai, kita akan timba. Ujian keseimbangan bot ini sahaja mengambil masa 3 bulan untuk memastikan ia kekal stabil dalam pelbagai keadaan air. Maksudnya kita timba ni kita tengok keadaan dia, kita nak macam mana. Kalau bot yang asli ni kita nak tinggi lagi. Lepas tu kita nak letak barang, jadi kita nak timbur. Dia bot tu kita nak timbur. Lepas tu baru kita boleh masuk barang dia. Seterusnya, Syamsuddin bersama abang sulungnya Mansur membuat dek atau lantai bot serta tapak untuk rumah yang menempatkan dek kemudi serta tempat berehat kru sesebuah bot nelayan. Seperti bot sebenar, setiap langkah kerja memerlukan ketelitian tinggi untuk memastikan struktur bot utuh selain melindungi komponen enjin, elektrik dan menahan beban peralatan menangkap ikan. Sebulan lagi berlalu sebelum Syamsuddin ke peringkat seterusnya, memasang enjin, komponen elektrik serta kerja akhir seperti mengecat. Bot ni dia sama dengan bot yang betul. Dia air masuk dekat laluan kipas, laluan batang syaf dia. Sama dengan bot betul lah. Tapi bila air masuk tu dia berkumpul dalam dekat situ air tu dia serak dekat dalam kayu tu. Jadi lepas kita main tu kita akan bersih balik lah dalam air. Dalam bot tu kita buang semua air. Baru kita boleh simpan betul-betul simpan lah. Nampak mudah, realitinya projek replika bot kawalan jauh Syamsuddin mengambil masa setahun sebelum ia diuji di atas air. Setelah enjin, komponen elektrik dan kerja-kerja halus siap sepenuhnya, bot kawalan jauh ini sedia untuk diuji di atas air. Dan kami sekarang berada di pesisir Pulau Warisan, salah satu destinasi unik di Kuala Terengganu, untuk menguji rekaan baru yang pasti akan membuka mata dalam masa terdekat ni. Okey Abang Syam. Okey. Boleh kita pergi test lah? Boleh. Okey lah, jom mari ya. Hasil usaha selama setahun kini bakal diuji. Mampukah bot ini berlayar? Kita boleh lepas lah. Boleh uji lah. Okay, let's go. Jauh dia boleh pergi ni, Mak? Kalau ikutkan dia 300 meter, 400 meter boleh lah. Dia tengok pada barang kita pasang, kalau barang mahal boleh jauh lagi. Jadi masa first time dapat buat rekaan ni, bila tengok di atas air tu, Rasa macam benda kita buat ni berjaya lah. Rasa suka lah, gembira lah. Sebab kalau kat kampung ni jarang lah orang ada yang besar-besar ni lah. Biasa ada yang kecil je.
Bermula dari minat, anak-anak nelayan Pulau Duyung ini akhirnya berjaya melihat inovasi mereka beraksi di hilir Sungai Terengganu. Melihat bot mini adik-beradik ini bukan sahaja seronok, malah memukau. Tidak keterlaluan jika dikata ia berpotensi menjadi produk budaya yang menarik perhatian ramai untuk menaikkan semula nama Pulau Duyung. Jadi agaknya berapa kali abang kena Ni sebelum betul-betul boleh? ulang alik ni banyak kali juga banyak kali juga. Bukan buat tu siap selalu. Bukan okey selalu, banyak kali lah. Ngeteh bagi lasak dulu, baru kita puas hati. Lepas tu owner pun puas hati, baru ada kita boleh lepas kat orang owner. Ternyata lebih sekadar prototipe, hasil kerja ini amat menarik. Namun Syamsuddin menegaskan, ini hanyalah projek masa lapang seperti nelayan di musim tengkujuh kerana ia memerlukan komitmen selain harga pasaran yang tinggi. Kedua-dua bot yang diuji ini, setiap satu berharga RM7,000 dan sudah bertuan. Kali terakhir saya bertemu tukang-tukang mahir Pulau Duyung adalah pada tahun 2016. Kesemuanya menyatakan kebimbangan terhadap mata pencarian mereka. Tahun 2022, kebimbangan menjadi kenyataan. Bengkel-bengkel kian usang, mereka yang masih hidup hanya melakukan kerja pembaikan di luar kawasan. Pulau Duyung ni ramai orang-orang yang lama pun dah tak ada, dah meninggal. Cuma yang pelapis ni lah boleh bawa ke tengah lagi lah. Macam bot-bot kecil, bot besar pun ada lah, boleh buat untuk pelapis, tapi tak ramai lah. Sebab sekarang ni ramai orang dah berhijrah kerja kat luar. Macam saya ni, macam ayah boleh lah buat sikit-sikit lah. Macam adik pun boleh lah buat bot besar, boleh lah sikit-sikit lah, tolong-tolong. Tapi macam saya, bot besar tak sanggup lagi lah. Alangkah sedihnya jika legasi Pulau Duyung hanya tinggal pada nama. Hasil usaha inovasi Syamsuddin dan adik-beradiknya jadi bukti generasi muda sayangkan tradisi. Biarpun tidak mewarisi seni ukiran tukang mahir lampau, minat mengatasi segalanya. Internet menjadi guru membolehkan mereka menghasilkan seni halus ini. Harapan seterusnya, jangan biarkan ia lenyap di telan zaman. Silat dengan muzik ni macam satu badang lah. Kalau tak ada muzik, silat tak boleh main. Itu dia. Silat pun kalau silat saja tak ada muzik tak boleh. Jadi dia jadilah sebati lah. Dia kata, silat dengan muzik tak ada lagi. Saya main banyak silat dan kura-kura ni paling payah. Kena masuk jiwa kita tu macam mana nak buat merit ataupun pewatokkan kura-kura. Agak patut silat ni kita jangan beri kukuh ke setahun berapa hidup kan. Kabus pagi menarik kami ke Hulu Terengganu. 50 km dari ibu negeri Terengganu, Kampung Menerong di daerah Ajil mengejutkan kami dengan lanskap dramatik. Awan rendah, dataran menghijau, bukit bukau sajana mata memandang, bagai mimpi permata tersembunyi ditemui. Memandangkan destinasi tersorok, kami dibantu anak jati kampung dalam pencarian kisah minggu ini. Biasanya kita bawa pelancong melihat macam mana kita take the letek tu, menoreh getah. Dan macam mana orang harvest kelapa sawit. Pasal kita ni kawasan pedalaman. Kampung Menerong menyajikan pengalaman unik dari segi ekopelancongan buat pengunjung di sini. Dari aktiviti seperti perkemahan hingga ke menoreh getah.
Dan antara budaya unik yang tiada di satu dunia pun tiada, hanya di sini, silat kura-kura. Kampung Menerong diberi nama lebih 150 tahun dahulu oleh penduduk kampung yang menebas rumput menerong yang tumbuh meliar di kaki bukit untuk tanaman padi huma mereka. Pertanian masih menjadi suntikan utama pendapatan 380 isi rumah di sini, termasuk orang kuat silat yang kami cari. Proses penghasilan kisah seni budaya silat kura-kura yang hanya terletak di kampung ini agak mencabar buat kami. Tanpa rancangan awal mahupun sebarang jadual penggambaran akibat kekangan telekomunikasi, hanya Wan Hussein sebagai orang tengah, kami nekat pusing sekampung untuk mencari guru silat terakhir, Muhammad Razali Ismail, dengan harapan mendapat izin untuk kami merakamkan kisahnya. Kami akhirnya menjumpai guru berusia 70 tahun ini sibuk dengan kerja upahan menanam benih sawit di sebuah rumah penduduk kampung. Sememangnya terpegun dengan keupayaan fizikal beliau melakukan kerja berat seluruh kampung mencari upah harian antara RM40 hingga RM60. Dari membersih ladang, menanam benih hingga memikul buah sawit dengan purata berat 50 kg, tidak semua mampu menggalas kerja ini. Walaupun tidak banyak bercakap, permintaan kami untuk melihat sendiri seni silat ini disambut mesra. Hilang gementar, nafas lega dihela. Tugas hakiki ditinggal sementara. Baju silat pula disemat pejuang seni budaya ini. Biarpun permintaan saat akhir, Muhammad Pawi Tambun dan anak buahnya tidak teragak menyahut panggilan Razali. Seperti Razali, kumpulan ini jarang kali berjumpa kerana kurang jemputan persembahan. Namun, beberapa minit setelah gendang silat dikeluarkan, irama tradisi terus dialun menghidupkan alam sekeliling kami. Macam satu badang lah. Kalau tak ada muzik, silat tak boleh main. Tu dia. Silat pun kalau silat saja tak ada muzik tak boleh. Muzik pun kalau main muzik aja, apa orang tak boleh nak tengok apa pun dia main. Tu dia. Jadi dia jadilah sebati lah, dia kata. Silat dengan muzik tak ada lagi. Razali dan gandingannya Muhammad Safian Yusof Sulong bersedia. Pemuzik bersila, masa yang ditunggu akhirnya tiba. Menurut Razali, silat kura-kura diasaskan pada abad ke-19 oleh seorang pesilat yang bertapa di kawasan Gua Hulu Paka, Dungun. Pertelingkahan kura-kura merebut pisang hutan dengan laga orang bertarung menarik perhatian pesilat tersebut. Guru silat kura-kura nama Mak Yating, orang panggil Mak Yating. Pak Suli ni seperguruan dengan Mak Yating. Nampak mudah tapi memang payahlah. Saya sendiri sebagai penggiat seni dan dalam bidang silat, banyak silat saya main. Saya main banyak silat dan kura-kura ni paling payah. Jiwa kita kena masuk. Kena masuk jiwa kita tu macam mana nak buat mirik ataupun pewatkan kura-kura. Tu dia kita nak. Kalau tak ada tu tak boleh. Boleh main. Lakos-lakos tu boleh. Tapi nak tengok mirik kura-kura tak ada. Situ jadi kita tak masuk habis. Seni budaya yang kebiasaannya dipersembah di majlis keramaian turut mempunyai elemen mempertahankan diri yang unik iaitu tepis dan buang.
Pantang larangnya pula, silat ini hanya boleh dimainkan di kawasan berpasir. Jika persembahan diadakan dalam dewan, guru akan membawa segenggam pasir sungai di tapak persembahan sebagai semangat buat bersilat. Kita tengok silat kuku ni main-main je nampak. Tapi dia ada apa orang panggil buah pokok ke. Kalau macam silat-silat lain dia ada buah pokok apa. Dia ada tersendiri dia. Itu dia. Jadi tak ada pada yang lain. Penggunaan senjata dalam seni silat bukan sesuatu yang asing. Bagi silat kura-kura, tumpuan diberikan pada kebolehan pemain mengawal kekemasan gerak-geri siku. Diancam kepupusan, kewujudan silat ini mungkin bak kura-kura dalam perahu. Di Kampung Menerong, hanya tinggal 4 orang termasuk Razali yang masih mahir. Pasal budak boleh sikit dia main kerja luar. Kalau dia duduk dalam boleh. Boleh main tak dia main apa kerja luar pergi hari kita pergi. Kita nak ni mana orang, masalah nak. Dia budak tak ada. Budak pergi luar, bukan budak. Budak pergi luar. Harapan untuk silat ni kita jangan buri pupuk semasa ke setahun berapa hidup kan. Keunikannya tiada sangkalan, namun tersorok di hujung desa, pendukung pencak di usia senja. Semoga ada yang akan mengangkat silat kura-kura setara dunia persilatan Nusantara. Kebanyakan rumah-rumah lama ini penghasilan kayu dia amat berkualiti tinggi. Seperti resak, cengal, balau. Jadi kayu itu sendiri mempunyai kualiti yang tinggi. Jadi kalau kita tengok dulu tukang-tukang Melayu kita, orang lama kita dulu, akan memilih kayu-kayu yang baik. Jadi itu sebab rumah itu boleh tahan beratus tahun. Kayu itu sendiri mempunyai kualiti yang tinggi. Itu sebab rumah itu boleh tahan beratus tahun. Bentuk dia tu lebih kurang seakan-akan. Ini adalah salah satu seni benda Melayu kita di Negeri Sembilan ni. Usang-usang diperbaharui, lapuk-lapuk dikajangi. Yang elok dipakai, yang buruk dibuang. Kok panjang dikerat, kok singkat disambung, kok koyak ditampal. Perbilangan adat perpatih ini membawa konotasi perlambangan, adat dan warisan yang harus dipelihara dan dikekalkan. Begitu jugalah warisan tradisi adat perpatih, Rumah Melayu Negeri Sembilan, negeri beradat. Kampung Pantai, daerah Seremban. Tersergam indah sebuah rumah tradisi Melayu Negeri Sembilan yang wujud sejak abad ke-19. Dikenali sebagai rumah bumbung panjang, struktur binaan yang dipamerkan rumah Melayu tradisional ini menambah lagi nilai estetik pada reka bentuknya. Dibina pada 1841 oleh pemerintah Luak Sungai Ujong ke-7, Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof Hashim, ia menjadi rumah kediaman rasmi sebagai identiti pemilik pada ketika itu. Dinaik taraf kepada Balai Undang Luak Sungai Ujong pada tahun 1881, ia berperanan sebagai pusat pentadbiran, adat dan ekonomi di bawah pentadbiran sewaktu itu dipanggil Negeri Luak Sungai Ujong. Kini rumah ini diwarisi oleh Datuk Lela Bangsa, buah Pak Waris Kelana Perut Hilir Sungai Ujong, Ahmad Razin Abdul Aziz, pewaris dan pemilik yang diamanahkan untuk menjaga rumah warisan ini. Rumah tradisi ini sudah mencecah usia lebih 180 tahun. Maka tidak hairanlah pelbagai khazanah lama masih tersimpan dan dijaga rapi
bermula dari pemilik asal hinggalah sekarang. Pengaruh luar termasuk Minangkabau turut mempengaruhi seni bena dan reka bentuk yang diasimilasikan menjadi rumah Melayu tradisional di negeri ini. Satu ciri unik rumah ialah singgah sana yang menjadi pusat aktiviti pentadbiran adat di zaman dahulu. Sekarang ni kita berada di hujung Serambi di mana terletaknya Peterakna. Peterakna ni maksudnya adalah singgasana yang Teramat Mulia Undang Datuk akan duduk di tingkat 5 dan akan menjunjung kasihlah kepada rakyat dan juga pembesar-pembesar negeri. Jadi benda ni berlaku dalam setahun 2 kali lah, menyambut Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha. Di samping tu, pelantikan juga dilakukan di sini untuk melantik datuk-datuk lembaga yang baru, bapa-bapa yang baru. Assalamualaikum, Tok. Ini wakil daripada muzium, Tok. Muhammad Syahrudin Muhammad Nur, tukang mahir kayu, menggalas tugas menjalankan restorasi dan senggaraan di rumah warisan ini. Berpengalaman lebih 12 tahun, Syahrudin diberi kepercayaan membaik pulih rumah oleh Lembaga Muzium Negeri Sembilan di bawah inisiatif pemeliharaan bangunan dan rumah warisan Negeri Sembilan yang dicetuskan oleh Kerajaan Negeri Sembilan sendiri. Setelah hampir 2 abad, rumah warisan yang bertahan daripada kerosakan dan selenggaraan ini akhirnya bakal dibaik pulih. Baik pulih ni kiranya bermula lebih kurang dalam 3 tahun yang lepas lah. Bila kerajaan negeri telah mula mewawarkan untuk pemeliharaan dan naik taraf rumah-rumah tradisi Melayu bersama dengan pihak Muzium Negeri untuk membangunkan balik jadi salah satu rumah tradisi dan juga merangkap balai undang lama kan dengan struktur binaan, dengan ukiran dia semua tu. Saya berkata-kata mengambil peluang, jadi saya memohon untuk dibaik pulih. Satu lagi keunikan rumah tradisi Melayu Negeri Sembilan di sini ialah loteng di bahagian rumah ibu yang dipanggil peran. Tebar layar diukir ringkas seperti jeriji kayu. Fungsinya membenarkan pengaliran udara masuk ke dalam ruang atap. Ruang yang terbuka terdedah kepada cuaca, menyebabkan kebocoran pada bahan kayu selain gangguan makhluk perosak seperti kelawar. Kita akan lihat sendiri keadaan rumah itu ataupun sesuatu projek yang kita nak buat tu, dan kita akan tandakan setiap poin-poin yang perlu kita tukar ataupun yang poin-poin yang perlu kita ubah suai mengikut keadaan yang sebenar lah. Contohnya kalau katakan keadaan tiang itu sendiri memerlukan saiz yang betul. Jadi kita akan dapatkan tiang-tiang yang lama yang kita gantikan mengikut saiz yang tepat pada rumah tersebut. Okey, Tok. Jadi antara yang dia kena pasti tu macam tingkap ni. Ya, tingkap ni. Ini rasa saya dah tengok ni tingkap baru kan. Tak sama dengan yang lama. Ya, betul. Jadi buat balik tingkap-tingkap macam ni, tukarkan tingkap yang macam ni balik. Boleh dapat balik ke? Buka kipas itu, kipas InsyaAllah kita akan buat lah. Cuba dapat. Jadi kita akan cuba dapatkan balik yang original punya lah. Yang dia boleh buka. Dia boleh buka balik. Yang boleh buka balik. Ini dia panggil luas mati ni. Pasal kalau ikut asal dia punya bunga ni kita boleh buka kan? Ya. Jadi sekarang ni seolah macam dia mati lah. Ya, Dok. Secara keseluruhannya, rumah tradisional Melayu Negeri Sembilan memaparkan seni kraf kayu yang menyeluruh di segenap ruang. Rumah ini didirikan sepenuhnya tanpa menggunakan sebarang paku. Hanya menggunakan teknik seni bina Melayu iaitu pasak, tanggam, puting dan kaedah penyambungan lain. Namun setelah lama dimakan waktu, rumah berasaskan kayu pastinya tidak dapat lari dari kerosakan. Kebanyakan rumah-rumah lama ini penghasilan kayu dia amat berkualiti tinggi. Seperti resak, cengal, balau. Sebabnya dulu kalau kita lihat hutan-hutan lama ni mempunyai balak-balak yang dah cukup matang, berusia ratusan tahun. Jadi kayu itu sendiri mempunyai kualiti yang tinggi. Jadi kalau kita tengok dulu tukang-tukang Melayu kita, orang lama kita dulu, akan memilih kayu-kayu yang baik
untuk membuat suatu rumah yang lama ni. Jadi itu sebab rumah tu boleh tahan beratus tahun. Inilah sebenarnya seni banner orang Melayu kita. Kita tak ada copyright daripada mana-mana, katakan daripada Indonesia ke, kita nak katakan daripada Minangkabau ke tak. Jadi bentuk dia tu lebih kurang seakan-akan. Cuma daripada bumbung tu kita dah boleh tengok. Bumbung serambi dia tu, dia melentik sikit saja. Dia tak ada erti dia melentik habis sebagai tanduk. Seni banner Melayu ni dia berlapis-lapis. Dia ada peran, dia ada serambi dia ada anjung dia. Jadi di sini salah satu perbezaan dia lah yang menunjukkan ini adalah salah satu seni banner Melayu kita di Negeri Sembilan ni. Negeri Sembilan cukup kaya dengan sejarah merangkumi budaya, adat dan warisan seperti binaan bangunan, rumah tradisi, masjid, bangunan kolonial dan pelbagai lagi. Lembaga Muzium Negeri Sembilan khususnya sentiasa berusaha untuk mengetengahkan warisan ini kepada masyarakat umum melalui pelbagai aspek dan perspektif. Sebagai perantara kerajaan negeri dalam penyediaan dasar dan syarat bagi melaksanakan program pemuliharaan bangunan dan rumah warisan sekaligus melestarikan khazanah warisan negeri. Jadi kita ni bekerjasama. Pihak muzium juga menilai daripada segi sudut sejarah, daripada segi sudut binaan itu. Jadi banyak benda-benda yang tersirat, yang tersimpan selama ni yang kita tak war-warkan. Jadi inilah masanya bila rumah ni insya-Allah dijadikan warisan bersama dengan pihak muzium, kita dapat mengketengahkan lagi pengisian penceritaan tu untuk kita kongsi bersama. Untuk datang berkunjung ke sini, untuk datang melihat sendiri bagaimana seni banner orang Melayu itu sendiri yang berada di Negeri Sembilan ni. Kalau pengunjung atau penyelidik ataupun apa-apa golongan minat terhadap bangunan rumah warisan, mereka akan datang pergi ke seluruh Negeri Sembilan. Jadi rumah ni sebenarnya bercerita tentang alam sebenarnya. Kalau rumah tradisional Negeri Sembilan, dia bercerita tentang adat yang diamalkan, siapa pemimpin dia, apa sekeliling dia yang menyokong pada terdirinya rumah ni. Kita mengalu-alulah supaya masyarakat yang rasa rumah dia perlu dipelihara, tapi buatlah permohonan pada Kerajaan Negeri melalui muzium. Banyak permohonan daripada masyarakat dan ini sebelah jawatankuasa tu membuat perbincangan secara teratur, teliti, detail, mendengar pandangan para pakar, barulah dipilih berdasarkan kemampuan peruntukan yang ada. Rumah Melayu tradisional merupakan suatu aset berharga untuk dipelihara seni binanya, khususnya bagi generasi akan datang. Istimewanya, rumah Melayu tradisional mempunyai kapasiti dan keistimewaan yang belum tentu ada pada rumah moden masa kini. Namun hasil kajian mendapati hampir 250 buah rumah, bangunan dan masjid lama wujud di Negeri Sembilan ini dan hampir 40% daripada binaan ini berada dalam keadaan menyedihkan serta terbiar. Sayang sebenarnya untuk kalau rumah-rumah yang cantik di kampung ni ditinggalkan. Tapi jika memang tidak ada kegunaan bagi mereka, terpaksa jugalah kita ditinggalkan dan kita akan ambil kayu dah lah. Dan kita akan membaki rumah-rumah yang lain. Untuk kita mendapatkan balik bahan-bahan untuk menggantikan restoration untuk rumah lama tu, kita ada juga membeli rumah-rumah lama, kuartus-kuartus lama dulu dekat Kerajaan British semua tu kan, kayu dia berkualiti baik. Jadi kita akan menggunakan kayu yang hampir sama untuk menggantikan pada tempat yang kita nak buat tu. Masyarakat Melayu menampakkan kemahiran dan sifat kreatif menghasilkan bangunan kediaman dengan reka bentuk seni bina yang akrab dengan alam dan persekitarannya. Paras tingkap kayu misalnya dibina rendah separas orang dalam posisi duduk dan bukannya berdiri. Rumah Melayu tradisional juga seringkali disalahertikan sebagai rumah Minangkabau. Inilah sebenarnya seni banner orang Melayu kita. Kita tak ada copyright daripada mana-mana, katakan daripada Indonesia ke, kita nak katakan daripada Minangkabau ke tak. Jadi bentuk dia tu lebih kurang seakan-akan. Cuma daripada bumbung tu kita dah boleh tengok. Bumbung serambi dia tu, dia melentik sikit saja.
Dia tak ada erti dia melentik habis sebagai tanduk. Seni bina Melayu ni dia berlapis-lapis. Dia ada peran, dia ada serambi dia ada anjung dia. Jadi di sini salah satu perbezaan dia lah yang menunjukkan ini adalah salah satu seni bina Melayu kita di Negeri Sembilan ni. Meneliti proses terakhir. Setelah hampir 3 minggu, pasukan tukang mahir kayu bertungkus lumus menyudahkan tugasan restorasi. Setiap pemilik rumah tradisional yang dikenal pasti akan menerima geran bagi membaik pulih dan memelihara rumah serta akan diangkat sebagai rumah warisan Negeri Sembilan. Bermula tahun 2021, Kerajaan Negeri telah memperkenalkan inisiatif bertujuan untuk mempertabatkan warisan bersejarah di Negeri Sembilan ini. Inisiatif ini adalah tertumpu kepada projek memelihara dan bangunan dan rumah warisan bukan saja mempunyai nilai lebih 100 tahun tetapi juga untuk kita memberikan kesedaran kepada golongan-golongan muda tentang seni bina Melayu yang kita rasa amat berharga pada masa kini. Antara inisiatif utama Kerajaan Negeri untuk menjadikan warisan bersejarah sentiasa meniti di bibir mereka dalam dan luar negara bagi memperkasakan adat pepatih yang bertujuan untuk menjadikan sebagai kemegahan utama negeri ini seiring dengan julukan sebagai negeri beradat. Bangunan yang kita pelihara itu nanti akan dikunjungi oleh pengkaji-pengkaji sejarah, oleh fakulti reka bentuk daripada universiti-universiti dan sebagainya yang boleh melihat dan mengkaji bagaimana reka bentuk yang dibuat oleh masyarakat Melayu pada satu ketika dahulu. Harapan kerajaan negeri ialah supaya pengisian dibuat pula oleh pemilik rumah atau waris pada bangunan tersebut dengan menganjurkan pelbagai program bersifat adat supaya dapat dinikmati sendiri bagaimana kehidupan satu ketika dahulu. Boleh dengan konsep homestay dan sebagainya. Secara tidak langsung, program ini akan menjana satu lagi aktiviti ekonomi untuk penduduk setempat. Sehingga kini, 5 buah bangunan warisan telah pun siap sepenuhnya dibaik pulih dan dipelihara menerusi inisiatif yang diambil Kerajaan Negeri Sembilan. Ia seharusnya dimanfaatkan untuk menambah produk pelancongan juga memberi sumber pendapatan kepada sektor pelancongan negeri. Semoga usaha murni dalam mengekalkan khazanah warisan ini menjadi tanda aras serta rujukan untuk manfaat generasi akan datang.